أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menemukan kita kembali pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan kita bila mana kita bertemu suatu ketika nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, qalu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Telah berkata keduanya, Rabbana, ya Tuhan kami, yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, yang mana mereka berdua meminta kepada Allah bahawasanya mereka berdua telah menzalimi diri mereka. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, dan kiranya Engkau tidak mengampuniku ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka tergolonglah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Inilah kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Kejadian Adam alaihissalam bila mereka ini dicampakkan daripada syurga ke atas bumi. Waktu bila? Iaitu pada waktu malam. Keluar daripada syurga, dicampakkan ke bumi. Rasa penyesalan daripada Nabi Adam alaihissalam tak putus-putus berdoa minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dilakukan. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya, iaitu dikisahkan pada waktu subuh.
bila mana Allah Subhanahu wa taala turunkan fajar, matahari pun terbit. Inilah kisah yang diambil daripada solat yang kita lakukan pada waktu subuh. Kerana setiap waktu tu ada kisah-kisah dia. Bermulanya solat subuh ini berlaku peristiwa ke atas Nabi Adam AS. Allah menerima permintaan taubat daripada Nabi Adam AS. Begitu juga pada waktu zuhur, di antara hamba Allah yang dilantik menjadi Rasul, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Bila mana satu peristiwa berlaku sewaktu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim AS agar melaksanakan pengorbanan penyembelihan anaknya Nabi Ismail AS. Bila berlaku, iaitu pada waktu tergelincir matahari, dipotong leher Nabi Ismail AS oleh bapanya Nabi Ibrahim AS. Namun demikian tidak melukakan leher Nabi Ismail AS. Allah turunkan seekor kibas bersebelahan tempat penyembelihan Nabi Ismail AS, dan bangkitlah Nabi Ismail bersama dengan ayahnya, mengambil kibas tersebut dan membaringkan lalu ditoreh. Maka rasa syukur Nabi Ibrahim dan juga Ismail dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya ialah pada waktu zuhur. Waktu asar. Waktu asar ini berlaku ke atas Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS, kisah yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana dialah seorang Nabi Allah yang dikatakan bahawa kubur bergerak di seluruh dunia kerana duduknya Nabi Yunus AS di dalam perut ikan Nun, dan dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah bacaan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus AS kerana beliau lari daripada kaum dia, sehingga kan dia dicampakkan daripada kapal lalu ditelan oleh ikan Nun, dan Allah muntahkan kembali di pesisiran pantai pada waktu asar. Rasa syukur Nabi Yunus AS kepada Allah Ta'ala. Waktu maghrib, waktu maghrib ini berlaku ke atas Nabi Isa AS, seorang Nabi Allah, Rasulullah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa pada kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada di kalangan Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang menjadi salah seorang daripada pengkhianat dan menyatakan kepada pihak kufar, golongan Nasrani yang menyembah ke atas selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam ini tinggal bersama ibu dia di atas bukit. Nabi Isa dia tak ada rumah, tinggal di atas bukit dan bersama dengan Siti Maryam ibu dia dalam keadaan berpuasa. Turun ke bawah pada waktu asar mencari buka untuk ibu dia, naik ke atas
rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dia. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkatkan doa daripada permintaan Nabi Isa alaihissalam waktu maghrib, sehingga kan Allah mengambil ibu Nabi Isa alaihissalam waktu sujud, waktu solat dia selepas daripada maghrib. Dan itulah yang berlaku ke atas Nabi Isa, ibunya yang tidak angkatkan kepala, rupa-rupanya telah kembali ke rahmatullah. Dan yang terakhir ialah waktu Isyak berlaku ke atas Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, lari daripada bumi Mesir kerana ingin dibunuh. Sampailah di pesisir pantai Laut Mati. Allah selamatkan ke atas dia dengan dicempakkan sebatang tongkat lalu menjadi jalan. Rasa syukur Nabi Musa alaihissalam berlakunya pada waktu Isyak. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itulah di antara sebahagian daripada satu-satu peristiwa yang berlaku pada nabi-nabi terdahulu, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah memfardukan ke atas kita ini melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menunaikan ibadah solat. Jadi alhamdulillah kita sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala, satu tempat yang Allah berikan fadilat terlalu besar. Dan sesungguhnya ibu-ibu, ayah-ayah lah orang yang Allah Ta'ala pilih. Rasa sayang Allah Subhanahu wa taala yang teramat kepada hamba dia. Sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sayang lagi Allah kepada kita. Kenapa saya nyatakan demikian? Kerana Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sendiri, dalam permulaan awal surah yang dimulakan dengan suratul Fatihah, kalimah yang dimulakan ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan nama Allah yang amat pemurah. Allah Ta'ala ini dengan sifatnya pemurah diberikan kehendak apa yang diminta oleh hamba-Nya, tidak kira sama ada di kalangan orang Islam ataupun bukan Islam. Sifat pemurah Allah. Dan juga sifat yang kedua ialah Ar-Rahim untuk orang Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sifat dia ini memang dia cintakan kepada hamba-hamba dia. Tapi di kalangan dia adalah orang-orang yang menyembahnya. Allah sediakan syurga ni memang untuk hamba dia, untuk kita. Allah dah sediakan dah. Kenapa? Sebab Allah sayang sangat kat kita. Kalau kita ni ada anak, kita sayang pada anak kita. Anak kita sakit, kita ubati. Dia nak sesuatu, kita penuhkan hajat dia. Tapi Allah kepada hamba dia semua sekali dia sayang. Tapi rupa-rupanya ada hamba dia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni beruntung kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab diberikan kelebihan tidak sama dengan umat terdahulu. Sebab itulah kita pegang pada dua, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah ibu-ibu, ayah-ayah datang ke sini adalah satu langkah yang terbaik. Kenapa? Sebab Allah berikan fadilat yang terlalu besar. Sebab itu kita cuba amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja rumah Allah Subhanahu wa taala, ikut amalan Nabi, terus kita berselawat. Selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bila naik mata tangga tu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berselawat.
Nabi mengucapkan selawat pada siapa? Pada dirinya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun sama-sama ucap masa mula-mula nak naik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai pada pintu, apa kita buat? Nabi buat, kita pun ikut. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwabal fadli. Nabi menyebut kalimat tersebut, kita pun ikut. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Nabi mohon ampun, ya, Nabi mohon ampun. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Waftahli, bukakan ke atasku ya Allah. Abwab, jamak kepada babun, iaitu pintu. Abwab, pintu-pintu. Fadlik, fadilat. Rupanya kita masuk dalam ni, tempat ni tak sama dengan tempat yang di luar. Di sinilah satu tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kata bahawasanya kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beruntung. Kenapa? Sebab satu kebaikan yang kita buat Allah gandakan berlipat-lipat kali ganda. Dan saya pasti, saya yakinlah tuan-tuan, bila bangun pagi tadi tuan-tuan semua bertahajud. Alhamdulillah, barang siapa bertahajud dan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita tinggalkan sampailah ke akhir hayat kita. Sebab fadilat dia terlalu besar. Apa yang Allah berikan bagi orang yang bertahajud, satu rakaat daripada solat tahajud dia seumpama dia solat 1000 rakaat pada waktu siang. Satu rakaat solat tahajud. Solat tahajud sekurang-kurangnya ialah 2 rakaat. Barang siapa yang solat tahajud sunnah Nabi, maka sesungguhnya dia seumpama solat 2000 rakaat pada waktu siang. Inilah kelebihan Allah bagi. Sebab itulah Allah yarham Tuan Guru Ismail Kamus, dia pesankan sebelum dia meninggal dunia, meninggalkan kita semua, dia pesankan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan 4 perkara. Pesan sungguh-sungguh. Pertama, jangan sekali-kali kamu tinggalkan solat, kerana bekalan itulah yang kita akan bawa selepas kita tiada lagi. Bayangkan kita berada di dalam liang lahat, satu tempat yang sempit, disumbat oleh rakan-rakan kita sendiri. Dan apabila disumbat lalu ditutupkan dengan papan, kita berada di dalam tu keadaan gelap gelita. Adakah cukup setakat itu? Tidak. Lalu ditutupkan dengan tanah, maka menjadi gelap gelita, tiada apa-apa cahaya yang ada pada waktu itu. Namun demikian, Allah yarham pesankan, di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi hamba-hambanya yang beramal saleh, yang melakukan di antaranya ialah solat. Perbanyakkanlah solat sunat. Solat wajib itu semestinya dan kemestian bagi kita untuk kita buat. Tapi solat sunat jangan kita sekali-kali tinggalkan. Di antara Nabi mula dalam hayat dia sampai ke akhir hayat, 3 solat sunat yang Nabi tidak pernah tinggal langsung, iaitu solat sebelum masuknya sebelumnya kita solat fardu subuh, Nabi tak pernah tinggalkan. Dan yang kedua ialah solat sunat sebelum melakukan solat zuhur, Nabi tak pernah tinggalkan. Dan satu lagi adalah solat witir. Nabi pernah melakukan solat witir hanya 1 rakaat, dan Nabi pernah melakukan solat witir 3 rakaat. Dan Nabi pernah melakukan solat witir dengan 3 rakaat 2 salam. Nabi pernah melakukan solat witir 3 rakaat 1 salam. Dan pernah Nabi melakukan solat witir 5 rakaat, pernah 7. Nak menyatakan bahawa kita ini boleh melakukan mana-mana sahaja. Namun demikian kekuatan keimanan kita lah, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah kita ni sementara Allah berikan usia, maka kita perbaharuilah diri kita ini untuk terus melakukan amal-amal saleh. Allah yarham pesankan yang kedua. Yang kedua dipesankan kepada kita agar jangan tinggalkan Al-Quran. Ini pesanan daripada Allah yarham. Sebab satu di antara terangnya syurga dengan adanya Quran. Dipesankan apabila sebelum tidur yang kita dengar daripada hadis Nabi SAW, baca suratul Mulk. Tapi Allah yarham pesankan kalau mampu bagi kita bukan saja suratul Mulk, tapi bacalah suratul Sajadah dan suratul Waqi'ah. Dan apabila bangkit daripada bangun kita sebelum waktu subuh, diberikan kesempatan, bacalah surah Yasin. Pesanan baginya, maka jangan tinggalkan Al-Quran sehari tidak kurang daripada 100 ayat. Kita tak nampak. Waktu ni kita tak nampak. Bila nampak? Bila waktu kita tiada. Waktu itulah baru nampak apa yang dia buat di atas muka bumi ini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara yang kedua yang dipesankan. Perkara yang ketiga, dia suruh kita ini ingat pada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, dan jangan lupa untuk kita berwirid. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulai hari ini kita jangan lepaskan satu amalan daripada Nabi SAW. Satu peristiwa berlaku sewaktu Nabi berada di bumi Madinatul Munawwarah. Selepas penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah dengan rasa sayang cinta dengan Nabi SAW menginfakkan banyak di kalangan harta-harta dia untuk Islam. Ada yang antarkan dengan unta, antar dengan kambing, buah-buahan, kurma, anggur. Ada di antara yang mewakafkan sesuatu yang dia sayang. Namun demikian orang-orang Mekah yang dinamakan orang Muhajirin hanya melihat orang-orang Madinah menginfakkan harta. Rasa cemburu pada hati mereka, lalu bertemu dengan Nabi SAW. Dia bercakap, dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kami ni orang-orang Madinah, orang Mekah yang datang daripada Mekah. Kami orang Muhajirin, kami tinggalkan Mekah. Harta kami tinggal, rumah kami tinggal, ternakan kami tinggal. Ada sebahagian daripada keluarga kami tinggalkan kerana semata-mata untuk bersama dengan Nabi SAW dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian kami berada di bumi Madinah, kami tak ada harta untuk kami infakkan. Ya Rasulullah, sedangkan orang-orang Ansar ada harta dia bukan saja diinfak, tetapi dia ada harta boleh menunaikan umrah dan haji. Nabi SAW melihat wajah-wajah daripada orang-orang Muhajirin. Nabi menyatakan, dikata sesungguhnya dalam mafhum ni, sesungguhnya hendak tak aku khabarkan kepada engkau, apabila kamu lakukan sesuatu ini, maka kamu akan mendapat pahala lebih daripada orang Madinah lakukan. Sudah tentu ya Rasulullah, orang-orang Muhajirin tak kan? Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya selepas daripada waktu solat, janganlah kamu tinggalkan dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Rupa-rupanya zikir Fatimah tu Nabi menyatakan dalam hadis dia, barang siapa yang melakukan selepas solat, maka pahalanya melebihi daripada orang-orang Ansar lakukan sewaktu mereka bersama dengan Nabi SAW. Itu fadilat kelebihan. Tak cerita tentang malaikat bergaduh. Malaikat bergaduh tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, disebabkan apa yang kita buat, sesuatu amalan yang Allah suka. Ada 3 waktu malaikat ini bergaduh. Bergaduh macam mana? Kalau kita di sekolah, kita guru bagikan kertas, kita berebut untuk apa? Buat lukisan. Tak dapat kita marah, ini aku punya, aku dah ambil dulu. Macam itulah keadaan bergaduhnya kita dengan rakan-rakan, sebab nakkan sesuatu. Begitulah malaikat ini berebut-rebut untuk catatkan dan doakan pada kita
pada 3 waktu. Satu di antaranya ialah apabila seseorang itu melangkahkan kaki dia ke rumah Allah Ta'ala, malaikat berebut nak tulis, nak minta pada Allah, beri pada 2 hamba-Mu ya Allah, rahmat dan juga pengampunan. Inilah sebab itulah kita ni apabila kita datang, subhanallah, Allah berikan pahala terlalu besar sangat. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua ialah orang yang dalam keadaan duduk seketika apabila bersama-sama imam untuk berwirid. Sebab itulah orang-orang alim diajarkan kat kita sebenarnya ada di sebalik hikmah kenapa disuruh kita buat sedemikian. Rupanya ada kisah-kisah yang di sebalik itu kita tak tahu. Malaikat ini berebut-rebut nak tulis amalan. Tapi kita tengok ada juga yang balik, mungkin ada sebab-sebab tertentu, mungkin agaknya ada hal yang mendesak atas dia. Tetapi kita tengok mana-mana masjid pun, di antaranya selepas daripada salam semua bangkit. Rasa-rasa kenapa dia bangkit tidak menanti wirid? Kemungkinan besar dia tak nak bagi gaduh kepada malaikat. Takut malaikat bergaduh, baik aku bangun dulu. Kalau tidak malaikat bergaduh disebabkan kita. Allahu a'lam, Allah saja yang tahu. Sebab tu bila kita tahu apa yang Allah beri fadilah ke atas kita, kita rasa suka sangat, gembira kita nak buat. Gembira sangat. Macam kita tahu tentang tahajud tu kan, kalau kita tak buat, ya Allah, kenapalah aku tak buat? Refresh balik, ingat balik, flashback balik apa yang kita dah buat. Sebab apa yang tuan-tuan buat dengan kebaikan, semua Allah memang dah tentukan. Allah yang pilih. Ada orang tidur pukul 10 malam. Sebab apa? Nak bangkit pukul 4 pagi. Tapi bila dia tidur pukul 10 malam, pukul 6 suku baru bangun. Kenapa tak bangkit? Marah pada suami, abang kenapa tak kejut? Suami dia kata, saya dah kejut awak dah. Awak dah duduk atas katil dah. Dah duduk, bukan baring, awak dah duduk. Saya kata bangun, kata nak bangun tahajud. Habis kenapa awak tak bangun? Iya ke saya dah bangun? Iya, awak dah bangun, awak dah duduk dah. Saya pergi bilik air awak, tengok je. Siap cakap lepas abang masuk ni kan saya masuk. Rupanya suami dia keluar, tengok dia dah terbaring balik. Dia tak sedar langsung. Sampai 6 suku baru tersedar, rasa menyesal. Kenapa? Sebab Allah tak pilih. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah nama Allah Ta'ala, ada satu lagi waktu ketika malaikat ini berebut-rebut nak berikan pada kita ni atas doa dia, ialah apabila kita ini pada waktu sejuk sukar untuk melakukan wudu. Ini tak berlaku pada kita sebab kita suasana dan cuaca negara kita iklim khatulistiwa. Kalau ada di antara negara-negara lain musim sejuk, musim salji, Allah angkatkan kelebihan kepada dia. Bila kena air ni rasa kebas. Sebab apa? Sukar untuk dia mengambil wudu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya cuma nak bawa lah satu di antara apa pesanan juga. Satu lagi pesanan daripada Allah Yarham. Dia kata yang terakhir sedekah. 4 perkara itu sedekah: solat, Al-Quran, wirid dan juga sedekah. Dan satu perkara lagi saya nak bawakan di sini ialah apa yang telah dinyatakan di antara ulama yang berada di bumi Mesir. Mungkin tuan-tuan kenal dengan nama beliau Yusuf Al-Qaradawi. Semua kenal dengan ulama ni dan pernah datang ke Malaysia dan banyak meletakkan beberapa fatwa beberapa tahun yang lepas, di mana Yusuf Al-Qaradawi dia tanya kat kita, kalau kita ni tahu siapa diri kita, apa kita nak buat dan ke mana kita pergi, maka kita akan jadilah orang yang Allah Ta'ala sayang dan kita akan selamat. Sebab 3 persoalan tu, dia suruh kita ni tanya pada diri kita, siapa kita sebenarnya, daripada mana kita datang. Yusuf Qaradawi cakap kepada kita ni supaya kita tanya pada kita datang daripada mana. Kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibu dan ayah kita, daripada air mani. Kecantuman di antara
sperm dan ovum. Lahirlah kita. Dan kalau kita tahu siapa kita sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan buat apa yang kita hidup di atas muka bumi ini. Apa yang kita nak buat? Ini kata bahawa amalan baik. Minta supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta pada Allah Ta'ala dunia baik, akhirat pun baik. Ada orang yang dunia dia baik, akhirat baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita. Ada orang yang kat dunia dia ni baik, tapi akhirat dia tak baik. Sebab apa? Dia cintakan kepada dunia. Ingat bahawa orang yang cinta kepada dunia, dia lupa kepada akhirat, maka dia jadi orang yang sia-sia. Sia-sia. Satu kisahlah saya bawa. Berlaku ke atas kaum Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat, kelebihan yang istimewa. Kenapa? Sebab Nabi Musa lah di antara Nabi yang diberikan keistimewaan dengan kekuatan dia. Cerita kisah tentang malaikat datang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditampar oleh Nabi Musa, ditumbuk oleh Nabi Musa, sehingga kan cedera malaikat. Malaikat yang berupa seperti mana manusia, ditumbuk ke ditampar, tapi dipukul oleh Nabi Musa sampai cacat mata dia. Lalu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nabi Musa diberikan kekuatan dan dia pernah menumbuk seorang di antara pengikut kepada Fir'aun, bergaduh. Nabi Musa bagi sebiji, dibagi tumbukkan. Ditumbuk bukannya tumbang, terus innalillah, mati. Sekali tumbuk aja. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat. Dalam Quran banyak cerita tentang Nabi Musa, dan selain itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berpuluh surah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa pun sama. Sebab tu kalau kita tengok cerita Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim hampir sama. Nabi Musa lahir zaman Fir'aun, disuruh bunuh siapa? Lahir anak lelaki. Betul kan? Sampai Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Nabi Ibrahim pun sama. Siapa dia? Raja Namrud bagi tahu kalau lahir anak lelaki maka bunuh. Siapa dia? Zaman Namrud. Ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saya tak ceritalah cerita tu. Saya nak cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni diberikan keistimewaan macam tu, walaupun dicaci, dihina, dimaki oleh kaum dia Bani Israel. Dia cerita badan Nabi Musa ni mempunyai kurap, mempunyai penyakit, mempunyai kusta, bodoh, cacat jasad Nabi Musa alaihissalam. Tapi siapa yang beritahu bahawa semuanya adalah daripada kesempurnaan dia? Allah bagi tahu. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam ini mandi, dia buka baju dia, dia sangkutkan di atas batu dan dia mandi. Apabila dia mandi, dia datang nak ambil kayu, tengok dia punya batu tu, baju yang disangkutkan tu tiba-tiba susah pula nak diambil. Dia ambil kayu. Bila dia nak ambil kayu, pusing balik kat batu tu bergerak. Batu tu bergerak. Nabi Musa datang. Dia datang, batu tu bergerak. Bergerak. Nabi Musa dalam keadaan tak berbaju. Akhirnya dia kejar batu tu. Tuan-tuan dapat bayangkan, batu tu boleh berlari. Batu tu bergerak. Nabi Musa kejar. Mungkin tuan-tuan dengar ni macam cerita kartun. Yang tuan-tuan nak percaya, tak nak percaya, kena percaya. Sebab tu cerita daripada Al-Quran sendiri cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Batu bergerak, dia kejar. Akhirnya rupa-rupanya Allah nak tunjukkan kepada Bani Israel, Musa ni adalah Rasulullah, utusan aku. Dia tak ada kecacatan. Tengok orang Israel, Bani Israel tengok Nabi Musa alaihissalam, badan dia cukup cantik, putih. Sebab Nabi Musa sendiri pun berketurunan daripada keturunan Nabi Yaqub. Tahu kan Nabi Yaqub? Nabi Yaqub anak dia handsome, cantik-cantik. Nabi Yaqub digelar Israel. Keturunan dia Bani Israel. Tuan-tuan pernah tengok orang Israel? Cantik tak orang Israel? Orang Israel cantik-cantik, tuan-tuan.
Sebab mak dia pun, keturunan dia adalah daripada perempuan yang cantik. Siapa dia? Iaitu Siti Sarah. Siti Sarah ni adalah Nabi Ibrahim punya isteri. Dia ni anak raja. Siti Sarah ni anak raja, berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Macam mana boleh Nabi Ibrahim kahwin dengan anak raja, sedangkan Nabi Ibrahim ni adalah anak pada tukang buat berhala? Subhanallah. Kisah mula-mula perkahwinan dia. Kerana kesabaran itulah Allah berikan kesabaran ke atas Nabi Ibrahim. Dibakar seminggu, dibakar dalam api, keluar daripada api sihat walafiat, cuma terbuka daripada tali yang diikatnya, keluar. Selepas ditinggalkan peristiwa yang dibakar itulah, ditinggalkan Namrud, maka dia terus pergi tinggalkan kampung dia. Cerita Nabi Ibrahim ni, bayangkan dia lahir sampai usia 40 tahun. Dia duduk di hutan bersama dengan ibu dia 40 tahun. Namrud masa tu usia dia 30 tahun jadi raja. Namrud masa tu 30 tahun jadi raja, mimpi istana dia terbakar. Tanya pada pendeta, sebab apa? Dia kata akan dirampas kamu punya tahta ni oleh siapa? Seorang lelaki. Arahkan siapa nampak ataupun lahir anak lelaki, bunuh. Rupa-rupanya Azar ni, bapa pun Nabi Ibrahim, ada istana. Dia dengar, dia balik rumah, dia cakap dengan isteri dia, perintah daripada Namrud, kalau lahir anak lelaki dibunuh. Maka lahir pula malam tu Nabi Ibrahim AS lelaki. Itu yang diletak kat hutan. Sama macam Nabi Musa AS. 40 tahun hidup dalam hutan, baru datang jumpa dengan Namrud. Lepas tu pergi pecahkan berhala. Inilah cerita dia. Selepas dia bakar, dia pun keluar, dijumpa dengan satu kaum Jurhum. Didapati bahawa orang-orang Jurhum kat situ tengah bawa tandu. Tahu tandu? Tandu ni untuk raja duduk atas tempat angkat tu. Nampak nak cakap macam keranda lah, keranda. Tapi keranda dia baring. Kalau raja dia tak baring, dia hidup, dia duduk. Tu nama tandu. Kalau Mekah dulu tawaf, dia panggil tandu lah. Khashab. Sekat dululah khashab. Maknanya seorang daripada perempuan yang tak larat nak jalan, dia duduk atas kayu, dipikul oleh 4 orang. Orang-orang nego tu kan kuat-kuatan, dia letak kat kepala tu ni. Itu nama dia tandu. Tandu. Sekarang tandu dah tak ada. Semua dah pakai roda 4. Dia pakai kontrol dia. Dia pusing pakai motor elektrik sekarang lah. Sekarang tandu dah tak ada. Jadi rupa-rupanya di atas tandu tu siapa? Seorang perempuan. Dia bawa satu kalau kita kata hamper lah, satu hadiah. Dia duduk dalam tandu. Akhirnya dia cempak. Nabi Ibrahim datang masa tu, tengok barang tu sampai kat dia, dia sambut lah. Dia sambut. Rupanya dalam tu tandu tu ialah Siti Sarah, anak raja nak berkahwin, tapi nak cari jodoh. Tengok siapa yang dapat, rupa Nabi Ibrahim, dijodohkan dengan Nabi Ibrahim. Ini cerita dia. Nanti tonton tengok tandu, jangan pula rapat. Kok-kok dibaling tandu kan tak ada. Yang ada tai pusam tu dibawa lah, ataupun dibawa Datuk tung-tung chair ni kan. Nanti dibawa tandu tu kan. Jangan tonton dekat-dekat situ pula. Mana pula ni anak raja mana? Tak ada. Ini cerita dia. Akhirnya berkahwin dengan Sarah. Sarah mempunyai kecantikan 1/10 Siti Hawa. Sarah itulah lahirkan Ishak. Ishak lahirkan anak dia, nama dia Ishak, tak lahirkan anak, tapi daripada zuriat Ishak itu ialah Yaqub. Yaqub pula lahirkan, bukan lahirkan lagi, Yaqub ni dapat isteri, lahirkan daripada Bani Yaqub siapa dia? Yusuf. Nabi Yusuf kan nabi, antara nabi yang cantik. Itu keturunan tu adalah keturunan Israel. Bani Israel tu, kata Israel ni cantik-cantik. Tapi dia itulah kata kesombongan mereka. Kesombongan mereka. Jadi dah pergi ke sini tentang nak cerita Nabi Musa, dah pergi ke tempat lain. Tapi nak cerita itulah Nabi Musa alaihissalam, kaum dia ni. Kaum dia tengok Nabi kehebatan Nabi Musa, boleh tak aku belajar dengan kau? Nabi Musa kata, boleh, kamu nak belajar dengan aku. Kamu belajar untuk apa? Nak ilmu ni untuk apa? Sebab tu kita belajar ni, nak ilmu untuk apa? Untuk kita
bawa bekalan kita ke akhirat. Sebab kita dah belajar, kita dapat ilmu kita kena amal. Amalan kita tu yang akan bawa kepada akhirat. Tapi Nabi Musa dia nak tunjukkan pada kaum dia nak ikut seorang je yang nak belajar. Kata Nabi Musa, tak apalah jalan. Tapi sebelum jalan tu Nabi Musa kata, untuk kita belajar ni kita kena musafir. Jadi saya bawalah 3 keping roti. Nabi Musa ambil 3 keping roti. Bukan roti tu 3 keping lah. Roti dia kalau kita orang Arab punya roti ni macam capati. 3 keping lah. Jadi dia bawa 3 keping. Dia kata bawa lah bekalan dia 3. Dia pun jalan. Nabi Musa jalan. Ikutlah. Dia punya pengikut ni, dia itu anak murid lah. Kita kata anak murid. Kaum dia ni ikut. Sampai satu masa Nabi Musa pun penat. Dia pun rehat. Dia kata, sekarang kita rehat. Mana bekalan tadi? Kata dia pun tunjukkan 3. Nabi Musa pun ambil 1. Lalu dibagi 1 pada kaum dia ni lah. Ni 1 saya, 1 awak. Tapi yang 1 lagi ni simpanlah kan, untuk pada yang tukang pengikut ni suruh bawa kan, suruh bawa. Dia keping 2 ni. 1 untuk awak. 1 lagi ni simpanlah. Jadi dia pun, jadi Nabi Musa pun makan. Jadi pengikut dia ni pun, itulah dia pandai. Dia pandai dan terlalu pandai kan. Dia 2 tu dia lepaskan 2, dia kepit, dia koyak, dia makan. Dia makan. Jadi pengikut dia dapat berapa? Faham tak tuan-tuan? Macam tak faham pula. Nabi Musa bawa 3 keping roti, 1 keping Nabi Musa. Baki dia ada 2 kan, 2 dibagikan pada pengikut dia ni. Pengikut dia pun makan. Bila makan, pengikut dia tak simpan. 2 keping tu dia doublekan. Dia pengkoyak, dia makan. Jadi dia makan 2 keping. Nabi Musa sekeping. Nabi Musa diamlah. Tapi nak cerita ni lah sifat manusia. Dia nak dunia, dia salah, dia tak fikir yang dia salah. Orang kalau cintakan kepada dunia, dia tak fikir benda tu halal ke haram. Kita takut macam ni lah. Lepas tu kalau salah, dia tak nak ngaku. Ini sifat manusia. Kat dunia, kalau dia rebut dunia ni, dapat banyak, salah dia nak ngaku. Tak nak ngaku. Saya tak cakap siapa-siapa tuan-tuan. Saya tak cakap siapa-siapa. Itulah sifat manusia. Nak ceritakan ni dan inilah. Akhirnya Nabi Musa pun makan. Bila dah makan, dia kata kita teruskan perjalanan. Nabi Musa mengharapkan ada sekeping lagi kan. Dia pun jalan. Jalan. Dah berjalan jauh, dia berhenti lagi. Dia berhenti, lalu dia kata rehatlah. Tadi ada roti lagi sekeping kan. Keluarkanlah untuk kita makan. Dia tunduk je. Tadi kan ada roti sekeping. Bolehlah keluarkan kita makan. Tunduk. Dia jawab tak apa Musa cakap? Tak jawab. Dia diam. Kenapa dia diam? Sebab dia buat salah. Inilah sifat manusia. Bila dia buat salah, dia susah nak minta ampun. Betul tak? Ramai orang kalau buat salah, susah nak minta ampun. Kalau dia tahu salah pun, kalau boleh dia tak nak mengaku yang dia salah. Ini tunjuk daripada cerita ni. Sebab tu kita tengok cerita-cerita terdahulu daripada Nabi-Nabi terdahulu, ialah iktibar bagi kita. Itulah sifat gambaran manusia. Akhirnya dia diam aja. Buatlah cerita lain. Jauh lagi ke perjalanan kita? Dia tanya, apa agaknya yang kamu dapat ajar pada? Macam-macam lah. Nabi Musa pun tanya, dia diam. Mana yang sekeping lagi? Siapa makan? Rasa penat kan? Jalan jauh ni. Orang tanya lain, dia jawab lain. Dia tak jawab. Dia salah, tak jawab. Akhirnya Nabi Musa pun tengok roti tak ada kan. Nabi Musa pun jalan. Tak apalah, dia ikut lagi. Tak apa ikut lagi. Pasal memang dia berdua je. Dah lah makan 2. Tak ngaku pula. Nabi Musa diam. Kalau kita macam mana? Aku bagi kau 2, kau kata kau makan. Lepas tu buat tak faham. Nabi Musa jalan. Akhirnya dia jalan. Jumpa seekor kambing. Dia jumpa seekor kambing, Nabi Musa pun tangkap. Nabi Musa sembelih. Dia sembelih kambing tu. Keluarlah darah. Mati kambing tu. Kambing tu dah mati. Dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Musa pun berdoa.
Dengan takdir Allah, kambing yang dah dipotong leher ini tiba-tiba bercantum balik. Kambing tu yang mati tiba-tiba hidup balik. Terkejut pengikut dia. Ya Musa, kambing tadi kan dah mati, macam mana boleh bangun balik? Nabi Musa kata, kamu hairan ke tengok kambing ni? Ya Musa, aku hairan. Ajarlah kepada aku macam mana kambing ni boleh hidup balik. Nabi Musa kata, aku tak hairan kambing ni boleh hidup balik. Yang aku hairan, mana sekeping roti yang berkandung. Dia jawab tak? Dia tak jawab, dia tunduk. Inilah sifat manusia. Kan? Sifat manusia. Sering sembahyang asar tak? Alah lupa. Sambil lupa sambil ketawa. Tahu macam mana boleh lupa? Tak tahu malu. Patut malulah dengan Allah. Kamu terlupa ni, pergilah cepat-cepat ambil sembahyang, qada, taubat. Dah siap ketawa lagi. Aku jarang ni terlupa, hari ni boleh terlupa pula. Ya Allah, subhanallah. Inilah dia tanya, mana sekeping lagi? Dia pun tunduk. Tak apa. Nabi Musa kata, tak apalah, diamlah, jalan. Dia ikut lagi jumpa satu sungai. Bila jumpa sungai, nak kena melintas. Nabi Musa nak kena melintas. Dia kata, ya Musa, macam mana nak melintas ni? Sungai ini besar, dalam ni kita tak tahu apa. Kok ada naga. Kan raya ni kan, takut naga masuk dalam tu ke keluar ke. Dung tiba-tiba keluar naga. Macam mana nak melintas? Nabi Musa pun angkat tangan. Tapi tuan-tuan, yang cerita naga tu saya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok dalam kitab tu, Ustaz kata ada naga tung ceh. Sebenarnya itu cerita saya. Saya gambarkan macam itulah. Dalam sungai tu tak tahu apa ada. Takut seandainya ada binatang-binatang yang luar jangka, buaya ke, kang di baham kita nak melintas masuk dalam sungai. Tapi saya tak cakap buaya, saya kata naga. Sebab hari raya Cina tuan-tuan jemput saya, ceritalah naga. Akhirnya Nabi Musa pun angkat tangan, dia berdoa. Nabi Musa pun pijak air itu. Bila dia pijak air itu, rupanya macam dia jalan atas jalan. Dia jalan atas. Pengikut dia ikutlah sebelah. Dia pun cuba pijak. Dia pijak, kaki dia tak tenggelam dalam air. Nabi Musa pun jalan. Wah, dia pun ikut jalan. Sambil berjalan dia tengok. Jalan. Ya Musa, aku tak tenggelam ya Musa. Nabi Musa jalan, tak bercakap lah. Sampailah tebing. Dia sampai tebing dia tulis, ya Musa, aku boleh jalan atas air. Kata, aku boleh jalan atas air. Sebab Nabi Musa doa. Tuan-tuan boleh cubalah, insya-Allah. Ada sungai kat sini yang dekat-dekat ni, berdoa, ya Allah, lepas tu cuba pijak. Tenggelam jangan cari saya. Tapi ini cerita siapa? Nabi Musa. Ayat ni dia pun melintas. Ya Musa, ajarkan kepada aku Musa. Ini ilmu ni kalau dapat. Oh subhanallah. Nabi Musa kata, engkau hairan ke? Iyalah aku hairan. Kalau kita pijak air mesti tenggelam. Tapi kenapa timbul? Nabi Musa kata, aku tak hairan. Yang aku hairan, mana roti sekeping? Allah. Asyik tanya roti sekeping. Kali kedua tanya roti sekeping. Dia mengaku tak? Tak ngaku. Ini cerita orang yang cinta kepada dunia dan tak cinta ke akhirat. Tak fikir tentang akhirat. Akhirnya Nabi Musa pun jalan lagi. Ikut lagi. Ini hamba Allah ni betul-betul lah. Dia nakkan dunia. Dia nak belajar sesuatu pun kerana dunia. Supaya orang puji dia. Supaya orang tengok aku ni beramal. Akhirnya kita ni tuan-tuan, memang sifat tu kadang ada. Kita datang pergi masjid tu dan orang bercakap kita tu. Tapi kita kena ingatlah bahawa kita ni datang daripada Allah. Minta ampun dengan Allah. Istighfar dengan Allah. Sebab tu kalau boleh pagi petang jangan tinggalkan penghulu istighfar. Tahu penghulu istighfar? Bacalah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi ni'matika bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
baca istighfar tu, penghulu istighfar. Siapa baca sekali tu, dia seumpama beristighfar sebanyak 1000 kali. Penghulu istighfar. Macam mana Ustaz? Tuliskan Ustaz. Bolayan nak tulis. Kalau tuan-tuan nak juga, tuan-tuan buka je lah ni. Dalam mindset ni ada tulis penghulu istighfar. Kat Google tu kan tengok kat image, nanti ada kat situ. Hafalkan, baca pagi petang, pagi petang. Akhirnya kita patah balik cerita Nabi Musa. Tuan-tuan dah risau nak balik, nak sarapan ke? InsyaAllah baru 7.30, 9.30 kan kita berhenti insyaAllah. Tak ada tuan-tuan, insyaAllah sekejap lagi kita berhenti. Nabi Musa AS pun jalan. Bila jalan, dia jumpa pula emas. Jumpa emas. Maha suci Allah. Bukan kecil punya emas, ni besar emas. Nabi Musa jumpa emas. Subhanallah, emas. Itu ada emas. Ada 3 ketul emas besar ni. Ya Musa, ini emas. Ya, emas. Siapa punya ya Musa? Kita punyalah. Wow. Sekarang ni emas ni milik kita. Tak apalah, saya bagi. Emas ini yang satu ni untuk saya. Dia pandang Musa. Aku punya mana ni? Aku punya mana? Satu ni untuk aku punya, yang itu untuk engkau. Ya Musa, satu lagi, satu lagi. Belum habis, baru bagi 2 dia tanya. Yang satu lagi Musa. Nabi Musa pun pandang. Yang satu lagi ni untuk orang yang makan roti. Saya Musa, saya. Tuan-tuan faham cerita ni? Faham Alhamdulillah, tuan-tuan ketawa tu faham lah. Satu lagi saya lah Musa. Saya yang makan. Masa sembelih tak nak mengaku. Kenapa tak nak mengaku? Taklah untung. Taklah untung. Dia nak untung cek. Untung cek. Ni lah tung cek. Suruh melintas, ada untung? Taklah untung. Kali ni kalau mengaku dapat satu lagi, untung tak? Untung. Akhirnya dia kata, akulah yang makan. Nabi Musa pun nak. Oh, kamu punya. Tak ngaku. Tadi tak ngaku. Taklah untung. Kalau kamu nakkan benda ni, nakkan dunia ni, kamu ambil lah. 3-3 kamu ambil. Ya Musa. Ya, 3-3 kamu ambil. Dia pun pandang emas. Terima kasih ya Musa, terima kasih. Sekarang aku nak bermusafir. Nak ikut musafir ke nak emas? Tak apalah Musa, kali ni kamu pergi musafir seorang lah. Ini seketul ni sampai mati makan, tak habis. Ada lagi 2 ketul. Betul tak Nabi kata, kalau orang ada 1 gunung emas, dia nak 2. Kalau seandainya dia ada 1 bilion, dia nak jadikan 2 bilion. Cukup tak? Tak cukup. Inilah sifat manusia. Akhirnya 3 emas. Untung ke tidak dia? Ni pengikut Musa ni, dia duduk kat situ dengan 3 emas. Dia ikut nak belajar. Untung ke tidak? Tuan-tuan faham tak cerita ni? Untung ke tidak? Untung. Ya, untung. Sebab tuan-tuan belum dengar cerita sampai habis. Kalau balik ni, memang dikata untung. Sebenarnya belum habis cerita, memang kita kata untung. Akhirnya Nabi Musa tinggalkan. Dia duduk. Wah, kepala otak dah mula fikir. Apa aku nak buat? Nak tukar rumah baru, kereta baru, tanah baru, bini baru. Dia tak boleh tambah 1, kena terus 3 ni. Sebab ada 3 ketul emas. Semua nak baru. Dalam pada dia berfikir, nak angkat pun tak kuat. Tiba-tiba ada perompak datang. 3 orang perompak datang. Itu tu macam emas kuning tu dia pun kepung. Kamu buat apa di sini? Saya jaga harta saya ni. Ni siapa punya ni? Saya punya. Awak punya? Kamu tahu siapa kami? Kamilah perompak. Kamu nak buat apa? Dah datang kat sini ada emas, nak buat apa? Rompak lah. Tak payah. Kamu ambil lah seketul. Kamu bagi 3. Yang 2 ketul ni saya punya.
dah nama perompak. Akhirnya jadilah macam cerita 6 jahanam. Tahu cerita 6 jahanam? Kepitang, itu kepitang. Mana dia jadi penghulu, kepitang yang bunuh, kepitang yang bunuh. Yang seorang lagi jadi guru silat. Kan ada 6 jahanam tu kan. Akhirnya 3 jahanam ni pun tangkap, dia pergi gaduh ni dengan seorang pengikut Musa, dia lawan-lawan mati. Barulah dapat kisah dia. Dia kejar kepada dia. Ada untung? Kalau untung mati. Tak ikut Musa, mati dia. Dia bawa cerita ni sebenarnya nak ingatkan kita. Akhirnya dia mati. Siapa yang untung? Perompak untung kan? Belum tentu perompak untung. Kalau tuan-tuan kata nak untung, perompak untung, memang suruh berhenti cerita ni lah. Sebenarnya belum untung lagi. Kenapa belum untung? Dia uji lagi kepada perompak tu. Akhirnya kita penat lawan dia. Nampak je satu bukan main lihat nak bunuh dia ni. Jadi dah penat ni rasa, aku lapar pula. Pergilah cari makan. Sementara nak datang tenaga kita ni nak buat. Kata siapa nak pergi beli? Kita antara 3 lah pergi beli. Macam mana nak buat? Osum lah. Tapi Nabi Musa zaman tu tak ada osum. Sekarang ada osum. Ni contoh dia macam tu lah. Dia pun mengundi dengan undi sengat. Batang lidi ke, osum ke, lat-tali tamplung ke. Tuan-tuan tahu kan lat-tali tamplung kan? Tahu. Tapi tak tahu makna kan? Lat-tali tamplung. Apa maksudnya? Semua melopong. Tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Tapi itulah bunyinya lat-talilat. Apa benda lat-talilat? Kalau tahi lalat tu kita faham. Tahi lalat tu tak. Lat-talilat. Ini dia undi seorang kena. Kamu pergi beli. Kamu jaga? Ya, kami jaga. Akhirnya dia pergi cari. Carilah kedai. Kat mana buka? Tengok raya Cina banyak kedai tutup. Kat Batu Berendam buka. Kat lapangan terbang. Dia pun pergi. Dia pergilah cerita tu. Dia pergi je. Otak dia berjalan tuan-tuan. Otak dia berjalan. Apa dia berjalan? Kawan aku bagu-bagu dia duduk sana. Aku jalan sampai kat masjid lapangan terbang cari sarapan ni, nak makan. Dia pun pergi. Sekali dia pergi tuan-tuan, otak dia berjalan. Kalau aku racun di 2 ni, untung aku dah kena pergi cari makan. Dia duduk-duduk, aku sama-sama gaduh, penat juga. Alang-alang menyeluk perkasam. Dia sampai pangkal lengan, aku letak racun. Dia pun makan kat kedai. Dia bawa balik roti martabak. Ni contoh pun roti martabak ni contoh dan cerita ni. Dia pun bawa. Dalam pada roti martabak tu masukkan racun. Letak puradan. Tuan-tuan jangan tanya pula kat mana dia beli puradan. Ini contoh. Ni semua contoh ni. Ini dia pun balik. Dia balik. Kawan dia yang berdua ni duduk tunggu ni. Kepala otak dia berjalan tak? Berjalan. Untuk dunia berjalan tak? Berjalan. Dia kata kita ni untung betul kita. Hari ni, mulai hari ni kita dah tak payah kerja lagi lah. Dapat emas seorang seketul. Engkau jadi tukang guru silat, aku jadi pengulu. Cerita orang kaya, aku jadi tukang emas, 6 jahanam. Akhirnya dia pun tapi satu ketul ni cukup ke untuk engkau? Macam tak cukup pula. Kau tak nak satu lagi? Itu kawan kita punya. Betul kawan kita punya. Kau tak nak lebih ke? Kalau boleh ada can boleh, aku nak juga. Macam mana kalau sekiranya kita bagi dulu? Habis dia macam mana? Kan dia cari kita. Kita bunuh je. Kawan kita bunuh je. Macam mana nak bunuh? Dia balik nanti, dia bawa makanan, aku layan. Kau daripada belakang hentakkan dengan batu kepala dia. Bagus juga otak engkau. Otak nak kata otak penipu, otak jahat. Syaitan ni kacau. Dia bawa pergi idea. Akhirnya dia pun nak. Kawan dia pun tahu. Wah, dah sampai dah. Aku tak dapat beli apa-apa. Roti canai kosong aku disebabkan kau ni kan. Aku belikan martabak. Tebal. Setengah jengkal ni. Penuh dengan daging. Daging kambing, daging unta semua di dalam ni. Tengok sedapnya.
dia pun layan. Daripada dia layan kambing unta, daging unta, daging kambing, daging lembu, pelubung kena ketuk. Mati kawan tu. Mati. Kawan yang dua orang tu suka tak? Sukalah. Nampaknya satu ketul emas ni kita bagi dua. Boleh. Apa-apa hal pun, biarlah makan dulu. Lapar ni kan. Kita selesaikan tanam ni, kita pun makan, lepas tu kita bawa balik. Okey. Dia pun makan. Akhirnya tiga-tiga tak mati, mampus. Kasar Ustaz. Nak cerita orang yang cinta dunia apa dia dapat? Orang tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Nak gambarkan macam itulah manusia. Kalau carilah dunia, cari dia, langsung solat dia tinggal, tak ingat pada Allah Ta'ala, tak gunalah. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Ta'ala, maka muhasabah baliklah diri kita. Muhasabah balik, tengok refresh balik. Kita ni sehari ke sehari makin tua. Ni kejap lagi Rejab, lepas tu Sya'ban. Tuan-tuan perasan Rejab Sya'ban. Rejab Sya'ban itulah kebiasaan dia. Dah sampai masa kita perhatikan saban tahun, banyak imam-imam bila terpaksa kerja, ramai orang meninggal, tuan-tuan. Perasan dah. Dan Sya'ban jugalah di antara tok imam selalu kena bekerja, kenduri tahlil. Jangan kata imam dah pencen stop tahlil, memang orang ambil bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, ala kulli hal kita muhasabah, perbaiki diri kita untuk jadi insan yang Allah Ta'ala redha. Bila Allah redha ni, kita akan selamat. Bahagia kita bukan sahaja kat dunia, tapi kat akhirat. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk hari ini. 9.30 tadi saya cuma cakap saja-saja, tuan-tuan. Bukan saya betul-betul buat pun. Kalau 9.30 saya teruskan pun, tuan-tuan pun muka saya tak tahulah muka macam mana. Mungkin agaknya adalah cuti-cuti lain kali cari ustaz lain. Saya pun faham, tuan-tuan. Jadi saya doakanlah, mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah yang ada di sini Allah kurniakan kesihatan yang baik, kewalafiatan yang waras. Kita boleh beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan penularan COVID. Semula nampaknya di MITC dikhabarkan dah keluar utusan dipenuhi dengan anak-anak sultan. Melaka tak ada sultan, tapi di MITC penuh dengan anak sultan, iaitu anak Sultan Muhammad. Sekolah saya lebih kurang 230 dijangkiti positif COVID. Ustaz, mungkin tuan-tuan nanti, ustaz ni datang ni ada tak? Sebenarnya guru-guru tak ada. Murid penularan di asrama, sporadik, tak tahu datang daripada mana. Sebenarnya Allah nak berikan peringatan, ujian. Semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah peliharalah kita, keluarga kita, ibu ayah, anak-anak, adik-beradik, saudara mara, ahli qaryah kita daripada penularan. Dan bukan itu saja, akhir sekali doalah sama-sama, mudah-mudahan pertemuan kita bukan di sini sahaja, tetapi pertemuan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan datang daripada Allah, buruk daripada saya, hakikat daripada Allah Ta'ala. Kemaafan saya pinta. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.